ولا قوة إلا بالله العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم أما بعد. Pertama-tamanya dan buat selama-lamanya sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita berkumpul pada tengah hari ini, dapat kita menunaikan solat Jumaat walaupun dalam keadaan terhad kepada 350 orang. Tetapi itulah ketentuan Allah, itulah yang telah pun ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala pada Lauh Mahfuz. Dan tuan-tuan yang hadir pada tengah hari ini, tuan-tuan yang hadir pada tengah hari ini adalah tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala. Pada tengah hari ini saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala juga kerana pihak masjid telah mengundang untuk menyampaikan tazkirah. Mungkin terhad juga waktunya untuk kita menceritakan tentang kemuliaan masjid, yang mana masjid adalah salah satu tempat yang paling penting dan begitu mulia dalam kehidupan seorang muslim. Kerana turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan hati-hati orang yang beriman itu pasti senantiasa rindu untuk datang ke masjid, apatah lagi setelah beberapa detik yang lalu kita tidak berpeluang untuk hadir sama ada untuk menunaikan solat fardu secara berjemaah ataupun melakukan solat Jumaat. Maka ini berdasarkan daripada Al-Quran dan As-Sunnah serta riwayat kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabat semuanya. Masjid yang pertama dibina oleh Rasulullah ketika baginda mula-mula sampai di perkampungan Bani Amr bin Auf di Quba. Dalam perjalanan hijrah baginda Nabi SAW, maka Rasulullah SAW tidak menangguhkan untuk membina masjid terlebih dahulu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyifatkan orang-orang yang mengimarahkan masjid dengan sifat-sifat yang begitu mulia. Ini terkandung di dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Hanya saja yang layak memakmurkan, menghidupkan masjid-masjid itu yang pertamanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, iaitu kita, kerana kita orang beriman. Kemudiannya mendirikan solat dan menunaikan zakat dan tidak takut melainkan hanya kepada Allah. Dengan adanya sifat-sifat yang tersebut, maka adalah diharapkan mereka menjadi dari golongan yang mendapat petunjuk. Dan ketiga-tiga sifat ini disebut di dalam Al-Quran merangkumi iman, yakni akidah, Islam, fiqh ataupun syariat. Kemudiannya asas ihsan, tasawuf. Dan Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayat ini muhtadin, iaitu orang-orang yang mendapat petunjuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masjid merupakan tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Habbul biladi ilallahi masajiduha. Negeri, kawasan muka bumi yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya.
wa aghadul biladi ilallahi aswaquha. Dan kawasan muka bumi yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar-pasarnya. Maka itu Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyatakan bahawa ini kerana masjid adalah rumah-rumah ketaatan yang terbina di atas takwa seseorang itu, dan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, rahmat ini turun menjadikan ketenangan bagi kita. Kalau tak percayalah tuan-tuan, tenang tak tenang duduk dalam masjid ni, cuba tuan-tuan bezakan ketika tuan-tuan duduk bersela di stadium bola sepak, di konsert-konsert hiburan, ataupun di rumah kita dalam keadaan bersela, agak-agak boleh tidur tak? Tak boleh. Tapi di masjid boleh. Baru khatib bagi salam, kita dah tidur dah. Menunjukkan ketenangan tu ada di rumah Allah, sehingga kan merasakan tenang kita dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun pasar-pasar, kenapa dibenci? Kerana berlakunya maksiat, penipuan, penindasan, riba, sumpah palsu, mungkir janji, dan berpaling daripada zikrullah, mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masjid merupakan rumah orang yang bertakwa dan beriman. Sehingga kan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ta'ala menulis surat kepada Abu Darda. Dia mengatakan kepada Abu Darda, wahai saudaraku, ya akhi, alaikal masjidi fa'azabhu, lazimkan diri kamu itu untuk datang ke masjid, senantiasa melazimkan diri ke masjid. Kerana aku mendengar sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar perkataan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid itu adalah rumah setiap orang yang bertakwa. Jadi kalau kita takut kepada Allah, kita mengaku bahawa kita itu hamba Allah, benar-benar takut kepada Allah, kita datang kepada masjid, mengimarahkan setiap waktu ketika kita diberi peluang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, peluang ini bukan selama-lamanya Allah bagi kepada kita. Mereka yang uzur, mereka tu berharap untuk datang ke masjid, tapi mereka tidak dapat datang. Tu warga-warga asing, Masya Allah, tabarakallah, baik daripada Timur Tengahnya, baik daripada Bangladeshnya, baik daripada Pakistannya, mereka tu berharap untuk datang solat berjemaah di sini, tapi mereka dilarang masuk. Di saat Allah buka peluang kepada kita, kalau kita tidak mengambil peluang tersebut, Allahu Rabbi. Jadi kita tak nak sebagai orang tempatan, warga tempatan, jangan kita kalah dengan warga asing. Mereka orang pendatang. Jangan kita kalah dengan mereka yang seringkali mengimarahkan rumah-rumah Allah SWT. Kalau tak percaya, buka kepada warga asing. Penuh saf ini dengan mereka. Mereka akan hadir. Bagi peluang kepada mereka, kita akan ketinggalan ke belakang. Maka kita tak nak. Di saat Allah bagi peluang, di saat kita itu warga tempatan yang dapat hadir ke masjid, subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyaknya, kita tidak mengambil peluang. Kerana kita nak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan hak Allah sebagaimana yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini rumah Allah. Innal buyutallahi fil ardi masajid. Sesungguhnya rumah-rumah Allah di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya. Wa in haqqan 'ala Allahi an yakrima man zalahu fiha. Dan sesungguhnya ia merupakan satu hak ke atas Allah untuk memuliakan sesiapa yang menziarahinya. Siapa datang masjid,
dia mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tak heran berlaku ketika itu di perkampungan Bani Salamah, orang-orang Ansar, mereka itu yang tinggal jauh daripada Masjid Nabawi, melihat tanah-tanah di Masjid Nabawi itu masih lagi kosong, sehingga kan mereka itu berhasrat untuk meninggalkan kampung halaman mereka, pindah berdekatan dengan Masjid Nabawi agar mereka dapat hadir ke masjid setiap hari. Tetapi apabila diketahui oleh baginda Nabi SAW, lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, jangan pindah, jangan pindah, kerana setiap langkah kamu ini berjalan saja ke masjid, dah Allah bagi pahala. Setiap langkah kamu Allah akan angkat satu derajat dan dihapuskan satu dosa. Itu baru berjalan ke masjid, belum lagi berada di masjid dengan itikafnya, baru berjalan. Lalu kaum Ansar ini apabila mendengar sabdaan Rasulullah SAW, setiap langkah Allah angkat satu derajat dan dihapuskan dosa, maka mereka melangkah kecil-kecil datang ke masjid kerana nak memperbanyakkan langkah. Itu hebatnya para sahabat. Tak jadi pindah, tak jadi pindah. Itu sebab tuan-tuan dan puan, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, puan-puan belum lagi dibuka di masjid wilayah persekutuan, dibuka untuk jemaah muslimah. Tetapi di sini kita berpeluang untuk hadir 100 orang, tak ramai mana. Yang ditetapkan untuk solat fardu 100 orang, solat Jumaat 350 orang. Beruntunglah mereka yang memenuhi kuota itu, kerana mereka adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana bukan kita yang tak nak datang, tetapi kita itu adalah orang yang dipilih oleh Allah. La haula wala quwata illa billahil alimul azim. Tidak ada daya kekuatan untuk aku melakukan ketaatan kepadamu ya Allah, kecuali dengan izin Engkau ya Allah. Maka kita nak, ya Allah, izinkanlah aku melangkah setiap hari, setiap waktu datang ke masjid-Mu ya Allah. Ini yang kita nak. Kerana apa? Kerana orang yang selalu sering berulang-alik ke masjid, ini tanda orang beriman. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, iza ra'aitumur rajula ya'tadu, apabila kamu melihat seorang lelaki yang sentiasa berulang-alik ke masjid, yata'ahadul masjidah fashhadu lahu bil iman, maka bersaksilah kamu ke atas lelaki itu dengan keimanannya. Kerana yang layak untuk memakmurkan hanya orang beriman. Innama ya'muru masajidallahi man amana bi wa bil yawmal akhirah. Itu. Kerana Allah Subhanahu menyebutkan innama ya'muru masajidallah, hanya saja yang layak memakmurkan, menghidupkan masjid-masjid Allah, man ana billah wal yaumil akhir, ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan orang yang hadir ke masjid merupakan tetamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bangga kalau menjadi tetamu pembesar negara. Bangga kita, selfie kita, masya-Allah tabarakallah. Oh, kalau dapat jadi tetamu pembesar negara, tetamu istana, oh, tak tahu berapa banyak kali kita selfie tuan-tuan. Ini menjadi tetamu Allah, lebih besar lagi. Ini yang disebut oleh baginda Nabi SAW, ma min muslimin yalqaddamu fayusinu wudu'ahu, tidak ada seorang muslim yang berwuduk dan dia menyempurnakan wudunya dengan sebaik-baiknya serta pergi ke masjid. Lalu orang ini diumpamakan wa haqqun 'alal mazuli an yaqrima zairahu, iaitu orang yang menziarahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, datang ke rumah Allah sebagai tetamu Allah, kerana nak mendapatkan rahmat Allah, kasihnya Allah,
Man alfisal masih tidak alfihahullah. Barang siapa yang mesra dengan masjid, maka Allah juga mesra dengan dia. Tuan-tuan nak mesra tak dengan Allah? Itu saja. Datang masjid. Setiap waktu datang masjid. Dan tuan-tuan nak jadi tak keluarganya Allah. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna amma rabuyutillahi ahlullah azza wa jalla. Sesungguhnya orang-orang yang mengimarahkan rumah-rumah Allah, masjid-masjid adalah ahli Allah. Diumpamakan seumpama ahli keluarga Allah. Sehingga kan di hari kiamat nanti, Masya Allah, tabarakallah, Allah berfirman pada hari kiamat nanti, Inna Allah Ta'ala yunadi yawmal qiyamah, aina jirani, mana dia jiran-jiran aku, kata Allah, mana dia jiran-jiran aku. Lalu ditanya oleh malaikat kepada Allah, Rabbana, ya Allah, wahai Tuhan kami, siapa yang berhak layak untuk menjadi jiranmu itu, wahai Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aina amarul masajid, iaitu di mana orang-orang yang mengimarahkan masjid-masjid. Tuan-tuan, diumpamakan sebagai jiran-jiran Allah, diseru pada hari kiamat nanti. Itu sebab kita datang ke masjid setiap waktu, Masya Allah, tabarakallah, di saat peluang yang Allah bagi kepada kita. Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ajarkan aku ya Rasulullah satu amalan agar aku dapat masuk ke dalam syurga. Ajarkan aku satu amalan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada lelaki itu, kun muazzinan, jadilah engkau muazzin. Jadi muazzin nak masuk syurga. Aku tidak mampu ya Rasulullah, kata lelaki itu. Tak mampu jadi muazzin, mungkin suara tak sedap, suara tak panjang, wallahu alam. Kalau begitu kun imam, jadilah engkau imam. Jadi imam. Aku tak mampu ya Rasulullah, jadi imam pun tak mampu. Masya Allah, tabarakallah. Kalau begitu, kata Rasulullah, jadilah engkau yang berdiri di samping imam untuk solat. Kenapa kita nak mengimarahkan masjid-masjid ini, terutamanya Masjid Al-Mustaqim ini ataupun masjid-masjid yang lain? Kenapa? Yang pertamanya, peluang telah terbuka seluas-luasnya Allah bagi. Kalau di Selangor, first come first serve, cepat-cepat dah datang, tuan-tuan. Kalau Allah buka syurga itu, Allah kata siapa dulu dapat masuk, siapa lambat tak dapat masuk. Agak-agak kita cepat tak, pasti kita berebut nak datang. First come first serve, rebut. Tak ramai mana, 100 orang kota yang diberikan. Kalau kita adalah orang yang tergolong di kalangan kota 100 itu, kita menjadi orang yang mulia, yang mana tidak dapat kepada orang lain. Nak rebut ni, tuan-tuan, Masya Allah, tabarakallah. Maka dengan itu, saya mewakili Masjid Mustaqim. Yang masjid ini, Masya Allah, tabarakallah, yang pertamanya hadir kita solat berjemaah ramai-ramai di sini, 100 orang. Terutamanya ahli-ahli karyah yang berada berhampiran dengan masjid ini, datang di masjid. Kita dapat solat awal waktu. Di rumah belum tentu lagi. Di rumah belum tentu lagi. Ni makanan dah siap, zaujah, isteri dah siap makan. Nak makan ke nak semayang dulu? Makan dulu. Akhirnya tertunda solat kita. Patut 1:30 zuhurnya jadi pukul 2 lepas makanlah. Sebab dah siap. Ni nak solat di rumah, tiba-tiba datang orang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya sembang, terlepas waktu, lambat semayang. Nak semayang awal waktu, datang masjid. Kemudiannya nakkan doa daripada para malaikat bagi mereka yang menunggu-nunggu waktu solat. Masya Allah, tabarakallah, antara maghrib dengan isyak kita tunggu.
Didoakan keampunan oleh para malaikat untuk kita. Subhanallah. Ini bezanya antara rumah dengan masjid. Kalau di rumah kita nak tunggu, kadang-kadang itu tak mampu untuk kita menunggu. Ada gangguan. Banyak gangguan di rumah, tuan-tuan. Baik dengan problem anaknya, baik dengan isterinya, baik dengan tetamunya yang datang, baik dengan telefonnya yang berbunyi. Di masjid mana ada bunyi telefon untuk kita jawab? Tak ada. Tak ada siapa boleh ganggu kita. Antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudiannya di masjid ada pula untuk kita peluang yang Allah bagi. Saya menyeru kepada jemaah-jemaah yang hadir, sama ada solat Jumaatnya, solat fardunya, ataupun yang tak berpeluang hadir, untuk kita mengeluarkan sedikit infak untuk kita membantu masjid ini. Sebenarnya bukan bantu masjid, bantu diri kita sendiri. Di saat kita berinfak, mana tahu infak yang kita berikan itu kepada masjid itu menjadi pendinding daripada azab kubur, pendinding daripada azab api neraka. Masya Allah, tabarakallah. Disebutkan di dalam kitab Ukhasyat al-Qulub yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, seorang lelaki yang memberi makan sepotong roti saja, tuan. Sepotong roti, sehingga kan roti itu menjadi penahan daripada azab api neraka baginya. Masya Allah, tabarakallah. Ini tuan-tuan infak lebih lagi daripada sebuku roti gardenia. Kalau sepotong roti saja, ini yang tuan-tuan bagi ni lebih lagi, yang akan menjadi benteng daripada kita diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti. Jadi sama-sama kita bukan sekadar bantu masjid, tetapi membantu diri kita sendiri. Sambil kita berinfak, niatkan untuk kedua ibu dan ayah kita yang telah pergi. Untuk siapa saja, kerana ia akan menghapuskan dosa-dosa kita, menghilangkan penyakit-penyakit yang ada dengan sedekah. Bantu pihak masjid. Di saat waktu PKP, kita tahu masjid-masjid kurang dananya sebab tidak dikunjungi oleh orang ramai, tetapi ada alternatif untuk kita berinfak melalui online. Sekarang dah mudah. Majlis ilmu dengan online-nya, pengajian dengan online-nya, daftar pun nak datang sembahyang Jumaat pun dengan online-nya, infak pun dengan online-nya. Mudah bagi kita. Jadi peluang yang Allah bagi kepada kita itu jangan kita sia-siakan. Dan kita nak sebagaimana baginda Nabi SAW menyebutkan tentang masjid-masjid ini, kemuliaannya, iaitu para autad. Apa itu autad? Iaitu pasar-pasar orang yang menjadi asas pengimarahan masjid. Siapa teman kita? Baginda Nabi SAW mengatakan al-malaikatu jalasa'uhum. Siapa teman kita ketika di masjid? Malaikat-malaikat bersama dengan kita. Itu teman kita yang duduk bersama kita. Sehingga kan kalau kita tak hadir ke masjid, orang yang biasa mengimarahkan masjid tiba-tiba dia tak hadir, in ghabu yaqtagidunahu wa in maridu aduhum wa in kanu fi hajatin a'anuhum. Lalu malaikat mencari-cari, mana si fulan ni, selalu ada duduk saf ni, selalu ada duduk sini. Malaikat cari ke malaikat, orang yang biasa hadir ke masjid. Malaikat mencari-cari mereka. Kalau sakit, malaikat tengok dia sakit, maka malaikat itu pergi ziarah dia. Ini kemuliaan orang yang datang masjid. Malaikat pergi ziarah orang tu sakit sebab dia tak dapat datang. Dan sekiranya mereka mempunyai hajat yang diusahakan, malaikat akan bantu dia. Subhanallah. Ini kemuliaan orang yang hadir masjid, tuan-tuan. Jadi di saat Allah bagi peluang kepada kita, kita nak kita itu menjadi orang yang kasih dengan masjid. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zilli yawmal la zilla illa zillah zillu.
7 golongan. Manusia yang akan dinaungi dengan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat, di mana tak ada naungan ketika itu, tak ada perlindungan. Yang di antaranya iaitu warajulun qalbuhu ma'allaqun fil masajid. Orang yang membesar di dalam ibadatnya kepada Tuhan, iaitu di dalam masjid ini, yang bergantung dirinya dengan masjid, mesra dengan masjid. Ini naungan yang kita nak. Maka dengan itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak menjadikan kita itu orang ahli masjid. Kita nak bergantung betul-betul dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka hadirkanlah diri kita di masjid ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan menurunkan rahmat kepada kita dan ahli keluarga kita. Dan kita berdoa juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah SWT menghapuskan wabak yang sedang melanda negara kita sekarang ini, dan dibuka peluang juga kepada ahli karya lain agar mereka itu dapat juga solat berjemaah bersama kita, diluaskan kapasiti ataupun bilangan jemaahnya, terutamanya di negeri Selangor ini. Kita berdoa ramai-ramai, dan kita berdoa kepada Allah SWT agar Allah merahmati umat baginda Nabi SAW, merahmati umat baginda Nabi SAW, diampunkan dosa umat baginda Nabi SAW. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jabur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma aslihi ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma hafaz ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammadin rahmatan amatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammadin maghfiratan ya rabbal alamin. Allahumma afrij an ummati Sayyidina Muhammadin farajan ajilan ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa dakhilna jannata ya abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.